Kadang-kadang kita ni double standard. Bila GISB depa simpan janggut Asy'ari, depa simpan apa tinggalan kita marah, kita kata yang ni sesat. Tapi dalam masa yang sama, sebahagian ahli tarikat buat benda yang sama dengan guru tarikat. Okey Ustaz, masa zaman Amrul bin Luai, masa tu kan zaman berhala dah berkembang. Jadi biasanya kalau berkaitan dengan berhala ni kan, dia startlah benda-benda lain macam tabaruk pada sesuatu. Adakah zaman tu dah mula tabaruk ataupun zaman bila tabaruk tu bermula? Okey. Tabaruk ni kan asalnya dalam agama orang mengambil tabaruk dengan sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu biasa. Ini benda biasa yang berlaku. Kerana ada benda yang Allah Taala muliakan. Allah Taala muliakan negeri Mekah. Maka ramailah yang mengambil berkat dengan pergi ke Mekah sahaja. Allah Taala muliakan Kaabah, Baitullah. Ramai jugalah daripada zaman dulu lagi yang pergi semata-mata untuk sentuh Baitullah, Kaabah untuk ambil berkat. Kerana itu makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Ini kebiasaan manusia. Benda-benda yang mulia di sisi Tuhan, orang nak ambil barakah. Demikian juga Nabi SAW. Tubuh badan Nabi SAW yang mulia itu, para sahabat mengambil berkat daripada dia. Apabila rambut Nabi SAW digunting, rambut Nabi itu mereka ambil, para sahabat ambil. Bahagi seorang sikit mereka simpan untuk mengambil berkat. Ada satu rambut Nabi SAW yang Khalid Al-Walid simpan dalam songkok dia sentiasa, bawa. Kerana dekatnya dengan Nabi, barakah yang ditinggalkan oleh Nabi, dia bawa rambut Nabi. Ke mana-mana dia pergi, ketika dia perang, dia akan bawa rambut Nabi letak di dalam serban dia, satu. Peluh Nabi SAW ketika Nabi tidur berpeluh, ada sahabat yang perah peluh Nabi untuk simpan, ambil barakah. Dan diceritakan para sahabat, tak ada lah Nabi SAW ludah, melainkan mereka akan ambil barakah dengan Nabi SAW. Ini berlaku dalam pada menjaga tauhid, dalam pada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mengambil barakah dengan Nabi SAW. Ini dilakukan oleh para sahabat. Dilakukan, mereka simpan. Apa sahajalah benda-benda yang kadang-kadang mulia, walaupun tak ada lah fadilat apa-apa, tapi kerana kemuliaan tu orang simpan. Mushaf yang awal-awal tulis, mushaf yang ditulis di zaman Abu Bakar. Lepas Abu Bakar wafat, mushaf tu Abu Bakar tinggal kepada Umar. Lepas Umar wafat, mushaf tu Umar bagi kepada Hafsah, hadiah, simpan. Hafsah simpan mushaf yang kumpul daripada zaman Abu Bakar dulu, dia simpan. Bukanlah ada kelebihan apa-apa pun. Al-Quran ramai orang hafal, tapi simpanlah, benda tu baik, simpan. Sampailah zaman Uthman, bila orang berperang apa semua, nak tulis Quran yang standardized. Uthman minta dekat Hafsah, bagi pinjam Ustaz boleh nak tulis satu yang, jangan beza dah, pegang satu ni je. Sebab lain kali kita boleh ceritalah sejarah penurunan Al-Quran. Ada versi-versi yang berbeza sikit kadang-kadang. Ada beberapa tempat yang berbeza. Semua orang akhirnya hampir nak berperang di kalangan mereka. Uthman minta kat Hafsah, bagi boleh tak mushaf nak tulis balik? Hafsah kata boleh, tapi dengan syarat, dah habis bagi balik. Uthman kata janji, habis siap aku bagi balik. Uthman pun ambil mushaf Hafsah. Uthman perintahkan untuk ditulis semula standardized, ikut bahasa Quraisy sahaja. Kalau beza bahasa, macam beza lorat lah. Beza lorat negeri ni dengan negeri ni, ikut bahasa Quraisy. Sebab Nabi bercakap dengan bahasa Quraisy. Dah siap semua? Dah siap Quran? Uthman kata buat kopi, 7 kopi. Hantar ke Kufah, hantar ke Basrah, hantar ke Yaman, hantar ke Mekah, hantar ke semua negeri. Hantar. Dah siap semua? Semua negeri dah ada. Tulis Quran, ikut ni, macam yang aku tulis ni. Selain daripada itu, Uthman hantar tentera, mana-mana mushaf selain daripada mushaf ini, ambil dan bakar. Supaya tak ada lagi orang berbeza pandangan tentang mushaf, tak lagi orang baca lorat masing-masing. Walaupun asalnya di zaman Nabi SAW Nabi benarkan. Tapi kalau terus dibenarkan, nanti orang akan berpecah belah. Hantar tentera dia pergi ke semua negara Islam, mana-mana mushaf selain daripada yang aku keluarkan ini, bakar. Hilangkan. Satu je Uthman tak bakar, yang dia janji dengan Hafsah tadi. Nak Hafsah ambil balik simpan. Yang lain semua dia bakar. Tapi lepas Hafsah dah meninggal, dia bakar lah. Dia syaratnya nak bagi ke Hafsah je. Sehinggalah sekarang ni, yang ada kat kita, rasam Uthmani. Tu je, yang lain bakar.
Ala kulli hal, balik kepada cerita barakah. Barakah dengan benda-benda baik, benda-benda mulia ni, ini adalah kebiasaan manusia. Cuma jangan melampau. Melampau berlaku apabila hak yang biasanya para sahabat bagi ni kepada Nabi SAW sahaja. Manusia ni, orang lain, para sahabat tak ambil hak tu. Orang tak simpanlah rambut para sahabat, di peluh para sahabat yang lain, dia pun tak simpan. Abu Bakar pun tak, Umar pun tak. Dia pun tak simpan. Ini kelebihan Nabi SAW. Dia jangan melampau, sebab melampau akan membawa kepada takdis, memuliakan makhluk. Ini hak-hak yang ada pada Nabi SAW sahaja. Selain daripada tu, hormati manusia dengan ala kadar sahajalah. Dengan ala kadar. Barakah ni ada pada Nabi SAW. Baitullah, rumah Allah mulia. Itu pun Baitullah yang mulia pun kan. Rumah Allah yang mulia. Imam Syafi'i kata, kamu hanya disunahkan untuk sentuh dua sahaja. Rukun Yamani, Hajarul Aswad. Rukun Iraqi dengan Syam, tak payah sentuh. Maksudnya walaupun Kaabah tu mulia, tidak disunahkan sambil tawaf, tarik tangan. Sentuh je. Tak disebut pun. Bahkan tak disukai pun perbuatan tu. Mulia kan. Pusing tangan sentuh Kaabah. Tak payah. Walaupun itu mulia. Macam mana nak layan kemuliaan dia? Macam Nabi buat. Sentuh rukun Yamani, sentuh Hajarul Aswad, sambung pusing. Tu, makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim duduk tu, itu tak payah sentuh pun. Walaupun ramai orang nak pergi sapu. Apa dia ingat, kita pun tak tahu. Sapu makam Ibrahim tu. Cleaner tak payah cuci makam Ibrahim, sentiasa bersih. Ramai orang akan sapu. Tak ada, tak perlu pun. Ini adalah standard yang para ulama jaga. Jadi, bila sampai ke zaman kita, sama jugalah. Barakah yang ada pada tubuh badan Nabi SAW ni, tinggallah itu milik Nabi SAW. Bukan untuk diambil kepada orang-orang lain. Demikian juga, masuklah isu yang orang bincang baru ni. Kadang-kadang kita ni double standard. Bila GISB, mereka simpan janggut Asy'ari, mereka simpan tinggalan-tinggalan, kita marah. Kita yang ni sesat. Tapi dalam masa yang sama, sebahagian aliran tarikat buat benda yang sama dengan guru tarikat. Bila orang hantar laporan kata mereka memuliakan tok syekh mereka dan sebagainya, kita kata yang tu sesat. Tapi dalam masa yang sama, dalam tarikat-tarikat ada juga yang duk pergi cium, pergi sujud kepada kaki tok guru. Orang akan bawa alasan, kan para ulama sebut. Bukan semua yang disebut oleh para ulama itu diamalkan pada bila-bila masa. Hanya yang tak boleh bantah hadis sahaja. Perbuatan ulama, kalau dalam konteks tertentu, perbuatan itu ataupun sebahagian yang ulama benarkan, membawa kesan tak baik, tinggalkanlah. Kita hanya diwajibkan untuk tak tinggalkan hadis semata-mata. Selain daripada itu, tinggalkan. Kalau bawa kesan tak baik. Saya buat contoh-contoh lagi kan. Dalam hadis, Nabi SAW sebut, La tattakhidhu qabri 'aida. Jangan kamu jadikan kubur aku sebagai tempat untuk kamu menyambut perayaan. Artinya, jangan set ramai-ramai. Jom kita buat rombongan kubur Nabi, time ni kita masuk ramai-ramai. Bagi nampak tempat menyambut perayaan. Jangan buat begitu kepada kubur aku. Nak pergi ziarah Nabi SAW. Tapi dia bukan tempat untuk menyambut perayaan. Kubur orang lain, sama lah juga. Ada kubur orang alim. Kalau kita ingat orang alim di sebahagian tempat tertentu, kita pergi ke negeri itu, kita ziarah kubur dia. Bagus. Pergi doakan, itu perbuatan yang baik. Tapi mengambil kira tuntutan Nabi SAW, artinya jangan pergi buat upacara di kubur tu. Kubur Nabi pun Nabi tak bagi. Apatah lagi kubur orang biasa. Sebahagian pengikut tarikat hari-hari tertentu, hari jadi mayat itulah kiranya, pergi berkumpul dekat situ ramai-ramai baca doa. Tak boleh. Sedangkan kubur Nabi pun Nabi tak bagi pergi sambut perayaan. Apatah lagi kubur orang lain. Ini benda basic dalam agama. Nak ziarah. Jangan set time ramai-ramai. Sempena 30 tahun kematian Syekh sekian-sekian, kita pergi kat kubur dia, kita pergi buat satu upacara zikir ramai-ramai. Tak boleh. Larangan Nabi SAW jelas. Kubur aku pun jangan kamu buat tempat perayaan. Itu sedikit sebanyak tentang dia, tentang mengambil berkat.